Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu bagi tajuk anggaran kuantiti ya. Untuk pengetahuan pelajar, apa yang cikgu akan terangkan dalam video kali ini adalah berdasarkan kepada buku teks tahun 4 ya, iaitu muka surat 13 dan 14. Baik, ini adalah satu situasi antara guru dan pelajar-pelajar di dalam sebuah kelas. Okey, kalau kita lihat di sini ada dua balang, iaitu balang A dan balang B. Kita lihat apakah yang cikgu berbual dengan pelajar-pelajarnya. Okey, cuba teka bilangan berbola dalam bekas B. Jadi di sini kita nampak cikgu minta 3 orang pelajar ni mencuba meneka berapakah bilangan berbola air di dalam bekas B. Okey, diberi dalam bekas A ni ialah sebanyak 20,000 dan pelajar diminta meneka atau menganggar berapakah jumlah berbola di dalam bekas B. Okey, kita lihat apa yang pelajar-pelajar ni cuba teka. Okey, pelajar yang pertama meneka kurang 20,000. Okey, kita lihat pelajar yang kedua pula. Pelajar kedua meneka lebih kurang 10,000. Dan akhir sekali, pelajar yang ketiga meneka hampir 10,000. Okey, kalau kita lihat antara 3 jawapan ni, pertama, kedua dan ketiga, yang manakah jawapan yang paling hampir? Okey, cuba pelajar lihat balang A dan balang B. Kalau pelajar perhatikan betul-betul, tinggi berbola dalam bekas B lebih kurang sama dengan separuh bekas A. Kalau kita lihat lagi, ini satu bahagian, ini 2 bahagian. Dan tinggi paras B ni hampir sama dengan setengah tinggi paras A. Jadi, untuk kita dapat berbola air dalam bekas B ni, okey. Yang ni kalau kita lihat sekali pandang banyak. Yang ni sikit. Jadi, sekarang banyak, kita nak sedikit. Okey, apakah operasi yang sesuai? Adakah operasi bahagi atau operasi darab? Okey. Sudah semestinya lah operasi bahagi sebab sekarang ni banyak, kita nak ke sikit. Okey, kita nak bahagi dengan berapa? Kita nak bahagi, kita lihat di sini. Okey, ini satu bahagian. Yang ni satu bahagian. Jadi, kita akan bahagi dengan 2. Jadi, kita akan buat 20,000 dibahagi dengan 2. 2 darab 1, 2. Kita tolak, akan dapat sifar. Dan yang lain pun akan jadi sifar. Jadi, anggaran untuk berbola di dalam bekas B ialah 10,000. Baik. 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat? Mengapa? Baik, tadi kita dah dapat jawapan. Kita bahagi 20,000 dengan 2, kita akan dapat 10,000. Jadi pelajar lihat sama ada Hazel, Vinod dan Anis. Yang manakah jawapan yang paling hampir dengan 10,000? Adakah 5,500, 10,005 dan 15,725? Okey, kita lihat yang mana paling hampir dengan 10,000. Jadi yang ni 5,500 salah sebab terlalu banyak perbezaan untuk sampai ke 10,000. Anis terlebih banyak sangat daripada 10,000. Dan kalau kita lihat Vinod, jawapan Vinod adalah 10,005 dan 10,005 ni adalah hampir dengan 10,000. Jadi, jawapan Vinod adalah betul. Baik.
Sekarang kita lihat situasi yang seterusnya. Okey, ini ialah kolam R. Diberi kolam R ialah 4,000. Kolam S tidak diberitahu dan juga kolam T juga tidak diberitahu. Okey, kita lihat kenyataan. Isi padu air di dalam kolam R. Okey, ini ialah kolam R. Dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. S 4 kali kolam R. Jadi cikgu bahagi di sini 4. 1, 2, 3, 4. Cikgu ulang balik. 1, 2, 3, 4. Okey. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Jadi cikgu buat di sini. Cikgu ulang balik ya. 1, 2, 3, 4. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali kolam R. Okey, 2 kali. Jadi cikgu bahagikan kepada 2. Jadi 1, 2. Baik, sekarang kita akan sama-sama cari nilai kolam S. Dikatakan tadi, kolam S 4 kali tinggi kolam R. Jadi, untuk cari S, okey, kolam S 4 kali R. Jadi, cikgu buat 4,000 sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi, cikgu tambahkan 0, 0, 0, 16. Untuk mendapatkan jawapan S ni, cikgu menggunakan operasi tambah. Pelajar juga boleh buat 4,000 darab dengan 4. 0, 0, 0, 16. Jadi, pelajar ada 2 pilihan untuk mendapatkan jawapan. Baik, sekarang kita akan cari kolam T. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. 2 kali tinggi kolam R. Jadi, 2 kali tinggi 4,000 ditambah 4,000. Jadi, kita akan dapat 8,000 ataupun operasi darab. Cikgu guna operasi darab pula. Okey. Okey. Bermaksud di sini pelajar dah ada 2 strategi cara menjawab untuk mencari kolam S dan juga kolam T. Baik, kita teruskan lagi dengan contoh soalan berikutnya. Kita dikehendaki mencari bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Okey, baik. Sekarang kita akan cari sama-sama bekas A dulu. Okey, bekas A. Kalau pelajar lihat di sini, jumlah manik yang diberikan ialah 17,000. Dan kalau pelajar lihat di balang A, cikgu samakan. Okey, kita nampak di sini, balang ni dibahagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian A adalah sama dengan satu bahagian yang ni. Okey, dan ada lagi satu bahagian. Bermaksud, balang ni, balang yang 17,000 ni adalah 2 kali ganda balang A. Jadi, untuk mendapat balang A, ianya separuh daripada balang B. Jadi, yang A ni sikit, yang B ni banyak. Jadi, kita kena gunakan operasi bahagi untuk mendapatkan A. Kita akan bahagi dengan 2 sebab 1, 2. 17,000 kita bahagi dengan 2. 2 darab 8, 16. Okey. 0. 2 darab 5, 10. Okey. Dan seterusnya ialah 0, 0. Kita tengok balang B pula. Kita akan cari B.
di sini. Kalau kita tengok balang B, okey, cikgu samakan aras ni. Okey. Cikgu bagi lagi. Jadi sekarang untuk mendapatkan B, kita akan bahagikan 17,000 dengan 4. Sebab ada 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Jadi untuk mendapatkan B, kita akan ambil 17,000 bahagi dengan 4. Cikgu garis lagi di sini supaya pelajar nampak. Okey. Okey. Kita dapat 1, 2, 3, 4. Jadi 17,000 kita bahagi dengan 4. 4 darab 4, 16. Okey, 0. 4 darab 2, 8. 2. 0. 4 darab 5, 20. Okey, dan seterusnya ialah 0. Baik, ini soalan anggaran yang seterusnya. Mari kita sama-sama buat. Sekarang diberi botol yang pertama ni berisi padu 10,000 ml dan botol C ni kalau pelajar lihat isi padunya adalah melebihi daripada setengah daripada isi padu botol ni. Sekarang ni cikgu nak bagikan kepada setengah. Okey, kita samakan dulu separuh. Okey, cikgu nak bahagi lagi. Okey, antara setengah ni cikgu nak bahagi lagi setengah. Okey. Anggaran ya pelajar, ini ialah anggaran. Di sini pun setengah lagi. Cikgu agak-agak ya pelajar, anggaran ni kita agak-agak. Okey. Kalau kita lihat di sini, kalau pelajar lihat elok-elok, kalau pelajar perhatikan, kita akan dapat 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Dan di botol ni pula kita akan dapat 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Sekarang ni di botol C, pelajar kena faham, isi padu air di dalam botol C adalah sama dengan 3 bahagian daripada 4 bahagian di dalam botol yang sedia ada 10,000 ml. Cikgu akan cari 1 bahagian dulu untuk botol yang sedia ada isi padu 10,000 ml. Oleh kerana ada 4 bahagian, jadi 10,000 cikgu bahagikan dengan 4 ya. 4 sebab ada 4 bahagian. 4 darab 2, 8. 2, 0. 4 darab 5, 20. 0, 0. Bermaksud setiap bahagian ni ialah bernilai 2,500, 2,500, 2,500, 2,500. Bermakna di botol C, okey, 2,500, 2,500, 2,500. Baik, jadi untuk mendapat C, kita ambil 2,500. 1, 2,500, 1, 2,500. 1 lagi. Jadi kita tambah 0, 0, 15. Tambah 1 jadi 7,500. Atau satu lagi kaedah pelajar boleh buat. 2,500 didarab dengan 3. 0, 0, 15, 1, 7. Jadi 7,500.
Baik, cikgu rasa cukup dulu untuk kali ini. Cikgu membincangkan beberapa contoh soalan bagi mencari jawapan untuk tajuk anggaran. Cikgu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.